Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita rancang jantina bayi? Bolehkah kita rancang nak dapat kembar? Ini sering ditanyakan kepada saya. Ialah kita mesti bersyukur kepada Allah kalau kita dapat anak. Anak itu memang satu, orang kata, pemberian pada Allah. Malah satu ujian ya pada kita, satu amanah ya, satu pinjaman kepada kita. Kalau kita ingat semuanya adalah kepunyaan Allah. Bukan kita hanya diberi amanah saja untuk menjaga sama dengan anak atau harta ya. Jadi anak ni kalau boleh ialah kita nak campuran antara lelaki dan perempuan. Banyak masih lagi yang berpendapat bahawa anak lelaki sangat penting kerana ini mengikut ialah budaya, sama ada budaya kita, budaya Cina ke budaya Korea ke. Anak lelaki itu adalah sangat penting untuk mewarisi apa-apa harta ke budaya ke niaga ke apa-apa. Jadi itulah pandangan ramai di antara kita yang ingin merancang kalau boleh sebelum ia hamil. Jadi apa formulanya ya? Sebenarnya ialah tak ada formula apa-apa ya. Cuma kalau kita ingat ya, kalau kita waktu nak bersetubuh tu khususnya kalau kita tahu waktu isinya waktu subuh, jadi jangan lupa bacaan doa Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Itu untuk menjauhkan daripada kejauhan syaitan, godaan syaitan. Baca sebelum tu Fatihah 3 kul ayat kursi. Jadi doa ya Allah, kita mintalah zuriat yang terbaik, zuriatan thayyibah ya. Rabbi habli min ladunka zuriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kita kira akhirnya kita tak kira apalah ya. Jadi okey, kalau kita nak anak lelaki, adakah formulanya? Jadi yang menentukan jantina bayi ialah sebenarnya orang lelaki ya. Dan ia berlaku waktu proses fertilization atau pencantuman benih selepas persubuhan ya. Pencantuman benih ya. Jadi benih lelaki, telur perempuan. Benih lelaki ada 23 kromosom dengan satu X atau Y. Benih perempuan 23 kromosom dengan satu X saja. Dia tak ada X dan Y. Jadi bila bercantum Y dari lelaki dengan X, jadi anak lelaki, jadi embrio lelaki. Bila X pada lelaki tadi itu, pada benih lelaki ada yang kromosom X campur dengan telur perempuan, kromosom X jadi perempuan. Jadi begitulah ya. Kadang-kadang ada berlaku masalah dalam pencantuman itu menyebabkan bayi cacat ataupun lain-lain masalah ya. Jadi pencantuman itu berlaku biasanya dalam tempoh boleh katakan 12 hingga 24 jam lepas persubuhan tadi ya. Dan berlaku biasanya di moncong saluran fallopian dan menghasilkan satu embrio. Lepas embrio itu pun bergerak-gerak ya, lalui saluran, dan kalau tak ada sumbat saluran atau sempit saluran, dia akan sampai ke ruang rahim dalam tempoh seminggu dan dia akan implant. Embrio itu akan implant, dia menjadi tropoblas, menjadi seterusnya lah jadi janin dan seterusnya ya. Jadi kalau ada masalah of course dalam saluran tu, dia boleh tersekat menyebabkan ectopic pregnancy ataupun kandungan di luar rahim. Jadi balik kepada apa yang menentukan jantina ya. Saya katakan tadi kromosom lelaki. Jadi kalau dia ada yang mengatakan ialah ni satu teori ya, yang benih lelaki yang membawa kromosom Y lebih cepat bergerak daripada benih lelaki yang membawa X, perempuan, jantina perempuan ya. Jadi kalau dia boleh tentukan bahawa persubuhan itu berlaku betul-betul waktu ovulation, waktu benih sedang menetas ya, ovulation atau ovulasi atau penetasan telur. Biasa berlaku hari ke-14 kalau pusingannya 28 hari, hari ke
ke-15 kalau pusingannya 29 hari, hari ke-16 kalau pusingannya 30 hari, hari ke-18 kalau pusingannya 32 hari. Jadi kalau nak tepat tahu bila masa ovulation, cara mudah ialah mencatatkan suhu badan basal ataupun basal body temperature chart, BBT. Ini rujuk balik pada video saya tentang BBT. Jadi kalau dapat kesan dengan BBT tadi, waktu ovulation, jadi persubuhan pada waktu itu sangat penting. Jadi begini ya, catatkan suhu badan setiap pagi mulai hari ke-2 ke-3 kotor, dia ada suhu khas, ada rekod khas, catatan khas, dan dicatatkan, dan bila suhu itu menurun, itu waktu ovulation dan persubuhan patut dilakukan. Sebelum itu, selepas hari ke-10, jangan berhenti bersama dahulu, tunggu waktu ovulation tadi daripada catatan suhu badan. Ataupun dengan lain cara, kita boleh kesan waktu ovulation dengan membuat ujian air kencing. Ada pakej-pakej kencing, ujian ovulation test di pasaran ya. Biasanya dia ada 5 test dan dimulakan pada hari ke-10. Kencing pagi dan dites macam tes mengandung juga ya. Jadi sampai dia positif betul, dan baru mula bersama setiap hari untuk 3-4 hari ya. Jadi itu mungkin menghasilkan anak lelaki. Ataupun kalau nak buat ujian scanning ultrasound, vaginal scanning setiap hari, mulai mungkin hari ke 12, 13, 14, 15 ya, kita boleh kesan waktu ovulation dengan secara tepat. Jadi nak dapat anak lelaki mesti adakan hubungan waktu ovulation, dan sebelum itu jangan bersama dulu dalam 4-5 hari sebelum itu ya. Tapi kalau anak perempuan, dia kata adakan hubungan mulai hari ke-10, dan bila saja ovulation berlaku kena berhenti 5 hari. Mungkin dengan kaedah ini dapat perempuan. Yang tadi itu waktu ovulation bersama lelaki. Kalau perempuan, berhenti waktu ovulation selama 5 hari. Itu kaedah ya, kaedah dengan mengesan waktu tubuh. Kedua, dengan kaedah pemakanan ya. Pemakanan, saya fikir kalau banyak anak lelaki, banyakkan makanan seafood ya, kerana logam-logam yang terkandung dalam seafood itu orang kata menggalakkan kepada anak lelaki, dan juga ada kesan-kesan alkalinity sikit ya kepada badan, cecair dalam badan wanita dan lelaki. So jadi seafood digalakkan untuk kalau dapat lelaki. Tapi kalau nak perempuan, lebihkan makanan sayur-sayur, buah-buahan, dan jauhkan seafood. Itu mungkin lebih kepada anak perempuan ya. Ada juga yang ingin membersihkan mencuci faraj sebelum bersama waktu subuh dengan cecair. Tapi ini boleh juga diamalkan dengan menggunakan dilute bicarbonate, ada macam yang sikit alkaline, cecair alkaline masukkan ke dalam rahim sebelum bersama ya. Dan kalau nak perempuan, sedikit acidic, very mild acidic ya sebelum bersama. Ada juga kaedah suntik IUI dengan memilih benih sperm separation. Maknanya benih laki X and Y dipisahkan sebelum sebelum dimasukkan ke dalam rahim isteri. Jadi kalau dapat dipisahkan mana laki mana perempuan, ini boleh boleh beri peluang kepada jantina pilihan ya. Tapi kaedah ini jarang dilakukan ya. Dan juga melalui IVF ya, dengan memilih
jantina yang melalui IVF, apa yang dipanggil designer baby. Tapi kaedahnya selalu mahal dan tidak ethical dari segi perubatan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.